الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, yang dihormati lagi dikasihi tuan rumah Abang Syam dan ahli keluarga, Tuan Imam Al-Fadil Ustaz Fazrin, sahabat-sahabat seperjuangan, sidang hadirin, tuan-tuan, perempuan, adik-adik, anak-anak yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan pada malam ini menunaikan salatul tarawih, salatul lail, salat malam secara berjamaah, menghidupkan malam-malam daripada malam-malam Ramadan. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, lahu ma taqaddama min dhanbihi." Diampunkan dosanya yang telah lalu. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah ditanya kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hukum bertazkirah antara salat tarawih ataupun selepas salat tarawih. Satu jawapan yang mungkin mengejutkan kita, mungkin menarik, yang boleh kita kongsikan pandangan seorang ahli ilmu. Bahkan kalau dimungkinkan pendapat yang lebih tegas, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di mana ditanya kepada Syekh Ibn Utsaimin tentang hukum kita bertazkirah, kata beliau menyampaikan ilmu di antara salat malam ini itu bukan daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan beberapa alasan. Yang pertama sekali, sebagaimana yang beliau sering kali ucapkan bila ditanya kepada beliau apa dalil yang menunjukkan bahawasanya sesuatu amalan itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ad-dalilu huwa adamu wujudid dalil. Dalilnya adalah tidak ada dalil. Dalilnya adalah tidak ada dalil. Itu yang pertama. Maka yang kedua, bila mengulas lebih panjang lagi tentang isu dan permasalahan ini, iaitu sekiranya memerlukan kepada mengingati sesama Muslim. Sebab asas agama kita adalah ad-din nasihah. Agama ini adalah nasihat. Maka tugas mengingati ini sebenarnya tak perlu khusus pada masa-masa dan tempat-tempat yang tertentu. Sebaliknya, bila kita melihat kesilapan, kesalahan, ataupun bersifat nak menyampaikan nasihat kepada teman-teman dan sahabat kita, bila-bila masa, bila-bila tempat kita boleh pilih, tanpa menetapkan dan tanpa mengkhususkan ia. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, alangkah baiknya beliau tak mengatakan ini bid'ah mutlak, tidak. Beliau kata alangkah baiknya meninggalkan daripada berselalu melakukan amal perbuatan yang seperti ini. Itu pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Adapun yang lebih tegas, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menetapkan bahawa sesiapa yang menetapkan amalan bertazkirah ini antara salat malam, maksudnya tengah-tengah sembahyang tu dia berhenti seketika, dia tunaikan salat, maka beliau menyatakan ia merupakan amalan bid'ah, tidak ada sandarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, maka apa yang kita buat selepas tarawih. Kita tak buat tengah-tengah, kita tak buat di antara. Cumanya seperti mana yang saya katakan tadi, amalan-amalan yang seperti ini sekadar kita mengingatkan sesama kita dalam kategori menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan Al-Mubarak dengan amal perbuatan, dengan amal soleh, dengan majlis ilmu dan sebagainya. Tetapi kita tidak bersifat mengkhususkan amalan ini. Sekiranya perlu, kita sampaikan sesuatu peringatan kepada teman-teman dan sahabat kita dalam erti kata
merealisasikan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia berdiam diri. Sekiranya kita ada ucapan-ucapan yang baik untuk kita kongsikan bersama dalam majlis ilmu, menyampaikan nasihat, teguran, menyampaikan kata-kata semangat kepada teman-teman kita yang tidak sudah tidak jemu-jemu berjuang melalui videonya, melalui Facebooknya, melalui blognya dan melalui WhatsAppnya, maka saya kira nasihat-nasihat seperti ini perlu diteruskan dan perlu disampaikan agar sesama kita tiap-tiap hari kita bermuhasabah. Moga-moga kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang disebut oleh Nabi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Larangan kepada mengeluarkan perkataan-perkataan cercaan, makian. Kata Nabi di dalam hadis, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Apabila kamu berada dalam keadaan berpuasa, jangan kamu cakap benda yang jijik dan jangan kamu meninggikan suara. Sekiranya seseorang itu mencela kamu ataupun mengajak kamu untuk bergaduh, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku merupakan hamba yang sedang berpuasa. Maka atas dasar itu kita memberikan peringatan dan berkongsi peringatan. Cuma apa yang saya nak katakan tadi ini, tazkirah kita, peringatan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan nasihat ataupun fatwa Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dan juga fatwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah, agar kita tak menjadikan amalan-amalan seperti ini satu amalan rutin, walaupun ianya sangka baik, tapi suatu hari nanti sekiranya datang anak cucu kita melihat amalan ini adalah amalan yang diteruskan, amalan yang dipraktikkan oleh nenek moyangnya, maka mereka akan mendalilkan benda yang sama seperti kita menegur orang yang menetapkan subhanakal ma'bud, subhanakal mawjud. Amalan seperti itu kita komen, kita tegur kata-kata ini tidak ada daripada Nabi, tapi alasan dan hujah mereka ini amalan dan praktik orang terdahulu. Mungkin orang dulu dia kata, daripada kita duduk saja, apa tidak kita rehat dengan ucapan-ucapan zikir? Baik dulu daripada duduk bersembang, daripada duduk dalam perhati-perhati, lebih baik menyebut sesuatu. Tetapi amalan ini bila diteruskan tanpa ada teguran, tanpa ada analisa, tanpa ada kajian, maka manusia pada hari ini, masyarakat pada hari ini menjadikan praktik orang dulu sebagai dalil. Jadi ini yang kita bimbang. Macam tu juga kita buat tazkirah, katakan tazkirah. Terus tazkirah. Lama-lama makin besar, sampai kepada susut Masjid Shah Alam, mai orang tinggi mai penuh. Apa kata bagi ni penuh bagi ni, contohlah bagi tu contoh. Jadi bila berlaku hal sedemikian, orang melihat bahawasanya benda ni satu rutin, satu keperluan, satu kemestian sampai ke generasi puluhan tahun lagi. Maka kalau bila tak ada bagi tazkirah, orang dah kata, "Siapa buat tazkirah ni? Orang dulu dah buat semua dah." Mereka menjadikan kita sebagai dalil. Jadi ini masalah. Jadi sebab tu saya katakan di sini, sahabat-sahabat sekalian, sekadar perkongsian, sekadar nasihat untuk kita sama-sama kongsi. Bukan kata tak boleh mutlak. Syekh bin Utsaimin saya kira dia tak kata pun tak boleh mutlak, tapi dia kata alangkah baiknya sekiranya amal perbuatan ini ia tidak diselalukan, dipraktikkan secara selalu. Maka itulah saya kira memadai sedikit perkongsian ilmu pada malam ini. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dan menjauhkan kita daripada sebarang keburukan. InsyaAllah moga-moga Allah menjadikan amal perbuatan kita pada malam ini amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita pengejar malam Lailatul Qadar, malam yang ganjarannya lebih besar daripada 1000 bulan amal pada malam tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.